Agama kita ni hebat. Cuma kita tak nampak ya tuan-tuan. Makhluk lain semua faham. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan semayang khusyuk dan kuduk. Khusyuk dan kuduk ni akan datang dengan makanan yang baik. Kalau makanan tak baik, tak akan dapat khusyuk. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan semayang khusyuk dan kuduk, darah tuan-tuan akan mengalir ketika sembahyang tu seperti tuan-tuan menunggang kuda yang laju. Macam mana orang tunggang kuda laju? Buk, 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 jantung dia kan, darah. Orang yang dikurniakan sembahyang khusyuk dan kuduk, dia akan duduk, dia akan berdiri sembahyang seperti dia menunggang kuda yang laju. Tuan-tuan, kalaulah kita dapat khusyuk dan kuduk dalam sembahyang ni tuan-tuan, bila darah kita mengalir selaju menunggang kuda tuan-tuan, tuan-tuan tak akan ada penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah kerana telah diberi peluang dan masa untuk sama-sama kita muzakarah sikit tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk tahu lagi belum diwar-warkan. Tajuk dia lain sikit. Tajuk dia makanan sunnah membentuk akhlak yang mulia. Makanan sunnah membentuk akhlak yang mulia. Penting sangat. Nanti saya cerita resepi-resepi kena tulis lah. Nanti kena balik bagi tahu kat orang rumah macam mana nak buat. Makanan sunnah ni macam mana? Macam masak mi goreng ke? Ketiau goreng ke? Dia lain, dia tak sama. Makanan Nabi SAW ni dia penuh dengan keberkatan, penuh dengan kerahmatan. Kalau kita amalkan, darah kita jadi bersih, darah kita jadi suci. Bila darah kita bersih, bila darah kita suci, solat kita sedap, baca Quran kita sedap, zikir kita sedap, berumah tangga penuh kasih sayang, tak adalah marah-marah. Ini kes cerai 13 minit seorang, satu couple cerai. Ini statistik yang terkini. 13 minit satu couple cerai. Kenapa? Kerana tidak menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jadi kita akan bahas sedikit sebanyak waktu yang ada ni untuk kita bentangkan tentang kehebatan makanan sunnah baginda Nabi SAW. Tuan-tuan yang mulia, sebelum itu marilah kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak akan bergerak walaupun satu butir pasir dalam lautan yang luas melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan jatuh walaupun satu helai daun di dalam hutan belantara yang tebal melainkan ianya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Malah kehidupan kita hari ini satu saat pun tak terlepas daripada pandangan dan kehendak serta keizinan Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya kita ke masjid ni pun dengan kehendak dan izin Allah taala. Ada ramai orang yang di luar yang lebih berkemampuan daripada kita, ada kenderaan yang lebih baik daripada kita, ada rumah yang dekat, lebih dekat rumah dia dengan masjid, tapi Allah taala tak pilih, maka dia tak datang ke rumah Allah taala. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah tuan-tuan, mana Allah taala pilih kita sama-sama berada dalam Allah, berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi. Tidak akan dijadikan bumi dan langit kalau bukan kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu untunglah mereka yang diberi kemampuan
untuk mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, hanya orang yang mengikuti sunnah sungguh-sungguh inilah yang akan menempah kejayaan dunia akhirat. Barang siapa yang tinggalkan sunnah di akhir zaman ini, Allahu Akbar, dia akan tergelincir dalam fahaman Yahudi dan Nasrani. Moga Allah pilih kita semua insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak buka kuliah ni dengan satu perkara yang memeranjatkan, tapi ia yang benar supaya kuliah kita ni ceria sikit. Tak nak ada pasif. Tuan-tuan yang mulia, apa yang saya nak cakap sekarang ni, tuan-tuan, pagi-pagi tadi tuan-tuan bangun, ada gosok gigi tak? Pakai ubat gigi apa? Nama ubat gigi? Colgate, Dali. Tuan-tuan dah pakai berapa tahun? Sekarang gigi tuan-tuan macam mana? Makin kuat ke dah makan gigi palsu dah? Cakap kuat tak boleh, kalau gigi palsu, cabut. Pakai lama dah ubat gigi tu kan. Tapi gigi semakin cantik ke semakin sakit? Tuan-tuan, ini makna saya kata tinggal sunnah Nabi habis. Sunnah Nabi ni gosok gigi kayu sugi, bukan Colgate. Hukumnya tidak syariat. Tapi kalau amalkan sunnah betul-betul dapat bonus. Apakah bonus dia? Mata tak payah pakai cermin mata. Mata jadi jelas. Tak ada kabur. Ingatan jadi kuat. Gigi dan gusi jadi kuat. Sistem perhadaman kita jadi cemerlang. Dan yang paling istimewa sekali, Nabi SAW berjanji, barang siapa yang istiqamah dengan kayu sugi, mati dia nanti boleh ucap syahadah. Nak dah ucap syahadah? Tuan-tuan, ada apa kat dunia ni semua akan tinggal. Semua tuan akan tinggal. Masa tu baru kita, masa kita di atas katil tu, masa nak mati tu, dan nazak tu, masa tu baru kita tahu betapa pentingnya aku tinggalkan dunia ni dengan ucapan syahadah. Allah Ta'ala Maha Rahmat. Allah Ta'ala Maha Kasih kepada kita. Dia tahu kita punya semayang teruk, kita punya zikir teruk, kita punya baca Quran teruk. Maka dia bagi satu jalan yang simple saja. Jalan yang mudah. Gosok gigi kayu sugi ni tak payah kosok pun. Ada kau kena kosok? Tak payah. Amal aja. Masa-masa yang telah disunatkan bila kita kena amal. Ini janji Allah, janji Allah melalui baginda Nabi SAW. Mati boleh ucap. Tuan-tuan, kerja atas dunia ni berapa tahun pun, 30 tahun ke, 40 tahun ke, suami isteri kerja pula tu. Sekarang semua zaman suami isteri kerja, dua-dua kerja. Bila pencen, duit garanti ada, duit EPF ada, macam-macam duit ada. Kalau pangkat jusa dua-dua orang, dia punya pencen pun juta-juta duit dia. Tapi juta tu boleh beli tak Kuantan ni? Lama tuan-tuan kerja, boleh beli tak badan Kuantan? Tak ada pun. Jadi benda tu semua tak ada harga pun. Yang sangat berharga ketika kita nak mati nanti. Kayu apa ni, ubat gigi tu ada fluoride. Cuba Google tengok apa makna fluoride. Diklaim, diberitahu bahawa fluoride ni memutihkan gigi. Full stop. Dia cerita kat situ je. Keburukannya dia tak cerita. Fluoride ni mereputkan gigi dan gusi serta mereputkan tulang mulang. Mula nak cari kalsium. Mula nak cari ubat kalsium, dah reput. Reput tu berpunca daripada fluoride. Ini nak masuk buat makan ni, bawa nak masuk dalam mulut ni tuan-tuan. Dalam ubat gigi ada nikotin. Dalam satu batang rokok ada 2 mg nikotin, berat dia.
Dalam ubat gigi, satu calit ada 18 mg nikotin. Tuan-tuan datang sembahyang subuh, gosok gigi aja dah hisap opok 18 batang. Macam mana nak gosok sembahyang? Kan? Berhenti buat gigi pakai kayu sudi boleh? Kayu sudi RM2 je paling mahal. Kalau nak yang kualiti bagus sikit, RM5-6. Kalau kayu zaitun, RM3. Benda ni ada dalil. Benda ni ada sunnah Nabi. Ada pahala dan ada keberkatan. Ramai orang Islam kita cakap berkat-berkat, tapi dia tak tahu makna berkat. Ini berkat, itu berkat. Tahu tak apa makna berkat? Tuan-tuan yang mulia, makna berkat ini kena simpan betul-betul. Baru kita semangat nak amal. Barulah kita semangat nak bercerita pada anak-anak muda kita. Berkat ni apa tuan-tuan? Berkat ni kebaikan-kebaikan yang akan dihantar oleh Allah melalui jalan yang tidak kamu sangka-sangka. Satu. Makna yang kedua, kebaikan-kebaikan yang akan datang melalui jalan yang bukan biasa. Ini makna berkat. Anak-anak muda kita kerja pukul 8, balik pukul 5, kadang-kadang overtime pukul 7, tak cukup duit. Jual burger pula sampai pukul 12. Ini tak ada berkat, tuan-tuan. Ada orang kerja 2 jam dapat 1,000. Ada orang kerja 8 jam 1,000 tak dapat, RM50 dapat. Ada orang kerja setahun 2 bulan cukup untuk dia hidup setahun. Ada orang kerja tiap-tiap hari setahun tak cukup-cukup. Sebab berkat itu menentukan. Ketika Musa AS dihambat, dikejar oleh tentera Firaun yang jumlahnya 1.2 juta jumlahnya. Mengikut Musa masa tu 600,000. Lari sampai ke hujung jumpa laut. Nak ghostan, nak patah balik, tak boleh dah. Belakang ni Firaun, depannya air lautan. Apa Musa buat? Musa tunggu wahyu daripada Allah. Sampai wahyu yang tak masuk di akal. Apa dia wahyu dia? Wahai Musa, ketuk tongkat kamu di air lautan. Tak logik. Dalam keadaan gusar, genting, musuh di belakang. Pengikut Musa ni sedang menekan Musa ni, macam mana ni? Macam mana? Apa lagi nak buat ni? Macam mana? Dalam keadaan tekanan ni tuan-tuan, datang perintah Allah suruh ketuk tongkat di air lautan. Cuba kita letak diri kita tempat Musa. Nak ikut ke tak? Nak ikut ke tak dengan iman kita yang lemah ni? Tapi Musa AS bukan dia tengok kat situ. Dia tengok setiap perintah Allah ada rahmat dan ada keberkatannya. Tuan-tuan bayangkan, satu ketukan saja terbentuk 12 lorong. Engineer mana boleh buat? Jutera mana boleh buat? Dengan ketuk satu tongkat ni, terbina 12 lorong. Satu-satu lorong tu dalam dia 1,000 meter. Bersamaan dengan 1 kilometer. Siapa boleh buat? Lebarnya 800 meter. Lorong tu. Dindingnya berdindingkan air lautan. Masa berjalan tu tangan tu boleh masuk. Ada tak orang buat rumah di Kuantan ni, dinding dia air, tangan boleh masuk? Ada tak? Kalau ada lepas isyak ni, bawa saya pergi ziarah rumah nak tengok. Tu zaman Musa, hebat canggihnya teknologi yang Allah beri pada orang yang yakin kepada Allah Ta'ala. Ini berkat. Dia datang melalui jalan yang tak disangka-sangka. Musa pun masa dia ketuk tongkat dia dekat air lautan, dia pun tak tahu apa bantuan Allah. Dan dia datang bukan dengan jalan yang biasa. Ini berkat. Ini erti berkat. Tolong sampaikan kepada anak-anak kita. Suruh mereka jaga amal. Ini sembahyang Jumaat ni, jangan main-main tuan-tuan. Sembahyang Jumaat ni kalau jaga 5 waktu di masjid, pertama sekali dia akan dapat keberkatan rezeki atas muka bumi. Keberkatannya akan datang atas 5 perkara. 1, makan minumnya halalan thayyibah.
Yang mana makan minum dia akan bawa dia pada Allah dan Rasul. Ini halal dan thayyibah. Kedua, pakaian dia pakaian yang boleh bawa dia kepada Allah dan Rasul. Maksudnya pakaiannya mirip kepada sunnah baginda Nabi SAW. Ketiga, tempat tinggal yang boleh bawa dia dan keluarga dia pada Allah. Maksudnya tempat tinggal dia macam masjid. Dia tempat tinggal orang Islam ni kena buat macam masjid. Jangan buat macam panggung wayang, tuan. Kat dapur ada TV, kat depan ada TV, kat bilik ada TV. Ada satu rumah saya pergi dekat Kuala Lumpur, dalam tandas pun ada TV. Oh, hebat. Dan rumah dah jadi macam panggung wayang. Kehendak Allah Ta'ala, rumah kena jadi macam masjid. Rumah kita dah jadi macam restoran. Anak cucu balik, nek, abah, teh tarik satu, ada. Kopi O, ada. Maggi goreng, ada. Mi Korea, ada. Restoran. Rumah kita dah jadi macam perhiasan. Tiap-tiap tahun tukar lansir, tukar kerusi, dah jadi macam hotel. Bukan. Kehidupan yang berkat, rumah jadi macam masjid. Ini kehidupan yang berkat. Yang keempat, Allah Ta'ala bagi kenderaan yang bawa dia, kenderaan yang baik tapi bawa dia ke arah kebaikan. Dan yang kelima, Allah kurniakan rumah tangga yang bahagia. Kalau rumah-rumah dah jadi macam masjid, pasti rumah tangga tu bahagia. Dan bila saya cerita sekejap lagi tentang makanan Nabi SAW, tuan-tuan akan cepat-cepat buat. Kalau tuan-tuan tak nak buat, cinta dengan Rasulullah tak cukup kuat. Baik, saya akan cerita satu makanan yang Nabi SAW suruh buat. Dan Nabi kata makanan ini cukup banyak keberkatannya. Ingat balik apa makna berkat tadi. Tolong ingat, nanti saya cerita baru faham. Apa makna keberkatan? Dua tadi. Satu, kebaikan yang datang daripada jalan yang tak disangka-sangka. Kedua, kebaikan itu akan datang melalui jalan yang bukan biasa. Baik, apakah makanan yang Nabi suruh kita makan supaya kehidupan kita jadi berkat, anak kita jadi anak yang soleh, anak perempuan kita jadi anak yang solehah, isteri kita isteri yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Apakah makanan dia? Dalam hadis sebut sarit. Apa itu sarit? Roti Bali makan bersama sup kambing. Biasa buat. Roti canai ada kan? Ini roti sarit ni. Bali, roti Bali makan bersama sup kambing. Macam mana buat? Buat roti Bali. Kalau tak kerti buat lempeng Bali. Lempeng Bali ni, tepung Bali campur dengan air yang banyak. Dia boleh buat lempeng. Dalam masa yang sama, masukkan butter. Bukan margarin, bukan pelantar. Butter yang mahal tu, di 15-16 ringgit tu satu buku. Yang orang perempuan duk buat kek mahal-mahal tu kan. Yang pakai butter mahal tu kan. Guna yang tu. Campur bersama tepung Bali. Buat lempeng. Kemudian dah siap, koyak-koyakkan, masukkan dalam kuah sup tadi tu. Kuah sup tadi boleh buat sup kambing campur labu. Campur labu air. Sunnah Nabi SAW. Pecah, koyak, rendam dalam sup tadi, kemudian makan. Tuan-tuan buat 3 hari ya. Tuan-tuan tahu apa akan jadi pada badan tuan-tuan. Saya tak kata tuan-tuan tak payah buat sampai 40 hari, sampai 4 bulan, 3 hari ya. Tuan-tuan akan nampak perubahan yang berlaku pada diri tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan yang mulia, dalam Islam tak ada ubat. Tak ada ubat kapsul tu, tak ada. Dalam Islam tak ada ubat yang buat pada dadah. Yang tuan-tuan duk makan metformin tu untuk kencing manis. Yang tuan-tuan makan aspirin untuk cairkan darah. Yang tuan-tuan duk cucuk di perut tu pakai insulin. Dalam Islam tak ada. Ubat dalam Islam makan. Makanan tu sendiri jadi ubat. Tuan-tuan buat makanan sarit yang saya cerita tadi tu. Tuan-tuan buat 3 hari. Jangan makan benda-benda mengarut. Tuan-tuan pergi cek kencing manis. Tuan-tuan pergi cek
darah tinggi. Makanan Nabi lazat, bagi kesihatan kepada jasad, bagi kekuatan kepada kerohanian, dan bagi kekuatan dalam pemikiran. Ini makanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara yang akan bagi kesan. Tuan-tuan ingat, nanti orang tanya dan tak boleh jawab lah. 3 perkara kalau makanan kita baik akan bagi kesan kepada jasad akan jadi sihat, akan bagi kesan kepada kerohanian, dan yang ketiga akan memberi kesan kepada cara pemikiran. Nak buat kendak sari ni macam tak mau buat eh. Tuan dengar, dia akan jadi ilmu bila amal dan sampaikan. Kalau tuan-tuan dengar tak amal, dia tak jadi ilmu, dia jadi maklumat. Saya bagi tahu satu perkara yang paling mustahab. Ada dalil lagi. Bila ada dalil, dia ada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sarit rahmat. Bukan cak kuih tiaw ni. Sarit roti Bali bersama sup kambing tambah labu. Amal betul-betul. Makan pagi, tengah hari, petang. Tapi kalau makan pagi tu sampai petang dia tak lapar lagi. Sarit ni berkat. Lapar kita lambat. Kalau nak makan juga benda lain tu perangai perut kita. Bukan kerana lapar pun. Jadi ini makanan istimewa. Cuma kalau tuan-tuan nak dapat lagi istimewa, nak dapat lagi rahmat, nak dapat lagi berkat, makan kena berjemaah, jangan makan seorang. Kalau yang dah pencen-pencen, anak-anak dah besar tu, bini ada kat rumah kan, makan bersama isteri. Cuma nak bagi tahu di sini, dah amal sunnah makan, cara makan pun kena sunnah juga. Apakah cara sunnah Nabi makan bersama isteri dia? Dah siap dah sarit tadi kan? Dah rendam dalam sup tadi kan? Suapan yang pertama. Suapan yang pertama kena suap mulut bini kita dulu. Bukan mulut kita. Kalau nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suap mulut bini dulu. Bini ada berapa orang? Kalau banyak hari ni, esok lusa kan, gile-gile. Suap mulut isteri kita, dan ketika suap tu kena panggil nama isteri yang paling dia suka. Nama dia kita kena sebut. Nama apa dia paling suka kita kalau kita panggil dia. Di kuliah kita ni jangan pasif sangat ya tuan-tuan. Kena ceria-ceria, gembira-gembira ya. Apa nama yang dia suka kalau kita panggil dia? Tuan mesti tahu isteri tuan-tuan macam mana. Kalau dia suka kalau suami dia panggil yang my lovely kau, apa dia suka? Kalau dia suka yang, kena panggil yang. Lepas ni balik nanti makan malam, suap mulut isteri sebut yang, bukalah mulut. Abang nak amalkan sunnah Nabi. Boleh? Belah sana kata boleh, sini tak ada apa. Ada bawa isteri tak? Ada bawa isteri? Ada? Tak ada? Tak ada tak jadi. Mana nak jadinya? Balik-balik tengok muka rumah, nak suap ya. Dia tanya abang nak mampus buang tabiat ke? Habis, tak buat dah. Sedangkan kan ini sunnah Nabi yang besar. Ini adalah perkara yang tidak menyebabkan penceraian. Sekarang penceraian 13 minit satu pasang. 13 minit satu pasang. Ni saya duduk sini berapa minit dah? Dah berapa pasang dah? Sebab tidak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita suap mulut dia, kita tunggu minta dia suap mulut kita pula. Tuan-tuan, segala keangkuhan dalam hati kita, segala kesombongan akan jatuh rebah. Tuan-tuan buat macam tu dia, syaitan dalam rumah akan patah-patahkan tulang dia sendiri. Kecewa yang teramat sangat. Sebab apa? Tak dapat halang kasih sayang. Bini kita berdendam dengan kita lama dah, sebab dia minta cincin mah tak dapat-dapat. Bila kita suap dia suap kita, hilang dendam dia tuan-tuan.
Saya biasa buat kajian selama 40 hari, 1 kapal, 2 kapal. Sakit kronik, lepas 40 hari, saya kata datang klinik saya, mari cek. Cek darah tinggi, Masya Allah. Cek kecil manis, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Penyakit tidak akan boleh duduk dalam hati jiwa yang tentram dan penuh dengan kasih sayang. Penyakit hanya boleh duduk dalam hati orang yang gundah gulana. Lepas tu bila minum, kena ada satu bekas, jangan dua, satu ya. Nabi SAW bila bersama Siti Aisyah anha, Aisyah akan ambil, dia akan minum, kemudian dia akan letak. Bila dia letak, Rasulullah akan ambil, pusing. Dan Rasulullah akan minum di bekas bibir Siti Aisyah anha. Kalau tuan-tuan boleh buat minum macam tu kan, bini kita tengok kan, kembang habis dia. Berbangga saya mempunyai suami macam ni. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Islam praktikal. Islam bukan duduk di kertas. Bukan kita baca dan kita tutup dan biar dia dalam amari, bukan. Dia bukan di kertas. Dia amalan praktikal harian kita. Makan makanan sarit cukup punya berkat. Suap menyuap antara suami isteri bertambah berkat. Tuan-tuan akan hidup ceria, tak reti nak marah. Baik, nak tanya lagi ni. Kena ada tebo Nescafe. Ada orang tak minum Nescafe tak boleh duduk. Saya ni kalau tak minum Nescafe tak boleh buat kerja. Bisa dengar? Melo kenal? Kenal kan? Ini saya nak sebut satu minuman yang digemari oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW tuntut kita untuk minum. Apakah minuman tersebut? Namanya Talbinah. Melo kenal, Tebo kenal, Nescafe kenal, semua yang Yahudi buat semua kita kenal. Yang Nabi suruh minum Talbinah. Nabi bagi tahu kepada para sahabat, bila kamu dengar kematian jiran kamu, bila kamu dengar kematian jiran kamu, sediakanlah minuman Talbinah kepada waris si mati, kerana minuman Talbinah ini boleh mententramkan jiwa. Itu dia. Terjemah dalam bahasa Arab. Talbinah tu bahasa Arab. Terjemah ke dalam bahasa Melayu. Dia apa dia? Dia adalah minuman gembira. InsyaAllah istiqamah benda tu, kita jadi ceria dan gembira. Nanti orang tengok orang Islam, hidup orang Islam ni ceria ya. Apakah Talbinah? Susu kambing campur bali atau madu campur bali. Dua-dua ni dipanggil minuman Talbinah. Ingat, bali campur susu kambing satu, atau madu campur bali. Ini minuman Talbinah. Bila pesakit saya datang, yang ada anak-anak dia yang memang tidak boleh kawal perasaan, dia marah, cepat mengamuk, apa macam-macam lah kes. Saya kata, bantu Talbinah bagi dia minum. InsyaAllah jiwanya akan tenteram. Tuan-tuan kalau minum Nescafe, tuan-tuan jadi panah baran. Maaf, ini kajian saya buat sendiri. Kalau tak minum 2-3 hari, dia akan tangkap kepala kat belakang ni. Ni kaki Nescafe dia akan tahu. Dia akan tangkap kepala belakang. Amat sangat. Kalau kita minum masa tu, Nescafe denda kita. Tak hilang sakit. Kena minum banyak kali baru hilang. Kalau siapa-siapa yang kaki Nescafe nak berhenti, 2 minggu dia kena menderita. Derita 2 minggu. Masa 2 minggu tu, jangan cakap dengan dia. Manah baran. Lepas 2 minggu, kuman yang pegang belakang otak dia ni turun ke bawah kembali. Masa tu boleh cakap.
Apa saya nak cerita tuan-tuan? Di akhir zaman ni tuan-tuan, makanan kita dah rosak. Tuan-tuan, kita dah tak ada pilihan dah. Kita kena kembali kepada makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tak pandai, kita tak terror pun. Kita tak pandai. Kita kena duduk atas landasan sunnah Nabi baru kita selamat. Apa maksud saya kata makanan kita dah rosak? Cuba angkat tangan. Siapa di rumah dia tak ada gula pasir? Kalau ada, saya bagi hadiah. Semua rumah ada gula pasir. Tuan-tuan tahu tak gula tu apa? Gula pasir tu toksik. Racun. Tuan-tuan duk sakit, duk makan pil banyak-banyak tu kerana gula tu lah. Berapa tahun dah tuan-tuan makan gula tu? Berapa lama dah tuan-tuan makan gula tu? Tuan-tuan pergi tanya semua orang dalam bidang perubatan. Orang yang perubatan yang jujur lah. Hati dia jujur. Tanya semua orang yang dalam bidang perubatan. Gula tu adalah racun toksik yang paling besar sekali. Yang kedua, makanan proses. Makanan proses. Sos tomato, sos cili adalah kat rumah. Proses. Maggi, anak-anak kita nak makan tu ada. Maggi ni apa-apa mama ke samalah. Seangkatan dengan dia. Burger, hotdog, frozen food, apa semua tu, junk food, fast food. Yang ketiga, makanan yang berasaskan tepung putih. Ini berapa orang dah makan roti canai? Ni malam ni nak makan roti tepayan. Tuan-tuan makan roti canai 5 minit je. Tuan-tuan ada kencing manis turun naik. Roti canai ni makanan yang bersumberkan pada tepung putih ni membocorkan usus. 3 jenis makanan yang amat berbahaya ada dalam rumah kita. Ni akhir zaman, betul-betul akhir zaman. Makanan sunnah, talbina, sarit, korma, hari raya, bulan puasa. Patut korma kalau ada nak makan macam mana? Kalau korma ajwa, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang berpagi-pagian dengan korma ajwa, 7 biji, 7 butir, untuk hari itu dia tak akan kena racun dan tak akan kena sihir. Berkatnya buah kurma ajwa Madinah. Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak makan macam mana lagi? Buah kurma kalau ada yang biasa, buang biji dia, masukkan butter dalam dia. Mentega. Tak nak margarin, tak nak pelantah. Mentega yang mahal tu. Masuk celah dia, kepit makan. Subhanallah. Indahnya kehidupan. Ini makanan Rasulullah SAW. Kalau ada masalah perut, dalam hadis, dalam kitab yang dikarang oleh Imam Sayyuti rahmatullahi alaih, orang yang ada sakit gastrik, masalah gastrik. Macam mana tak gastrik? Maggi seminggu, kadang-kadang hari-hari. Roti canai tak boleh lepas. Apa nak buat ubat dia? Dalam kitab Imam Sayyuti kata, sediakan korma ajwa bersama halba. Kena ada halba. Kalau orang Pantai Timur, dia masukkan dalam nasi dagang kecil-kecil tu. Kalau orang sebelah Johor, dia masukkan dalam nasi lemak kecil-kecil tu. Itu halba. Sikit halba, korma dan minyak sapi. Tolong cari minyak sapi yang betul-betul sapi. Yang tiruan tak mau. Gabungkan 3-3 ni, makan untuk orang gastrik. Sekarang penyakit angin sampai datang perasaan nak bunuh diri. Ni ubat dia apa? Tu halba, korma, minyak sapi. Maaf, orang ada GERD tak ada ubat hospital. Siapa yang ada gastrik, ada GERD, dia faham. Kalau pergi pun dia akan bagi ubat warna putih tu, macam kapur tu. Makan, lalah kapur tu pun tak jadi apa.
Dalam Islam ada jalan penyelesaian yang ada janji Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Dan makanan yang baik ni dalam kitab Suami Tirmizi dia sebut makanan di antara makanan yang baik adalah cuka buah. Ya, cuka buah. Cuka buah ni lauk yang disebut di sini lauk yang sangat baik. Cuka buah, bukan cuka kedai. Cuka kedai, cuka buatan tu tak boleh. Itu perosak. Cuka buah. Macam mana nak buat? Buat acar timun nanas guna cuka buah. Masya Allah. Kalau guna cuka biasa, orang ada gastrik tak boleh makan. Dia makan dia akan sakit perut. Tapi kalau guna cuka buah, dia boleh makan sebanyak-banyaknya. Ikan goreng bercuka. Tadi ingat tak tadi sarit? Ni bercuka pula, lauk bercuka. Saya nak cerita pada tuan-tuan, amalan tuan-tuan harian dalam rumah ni. Kalau buat sungguh-sungguh, penyakit yang ada hilang. Dalam Islam tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Faham? Kena faham. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua penyakit ada obatnya. Kaca, wali, mati dan tua. Mati tua tak kena tanya saya. Selain pada mati tua boleh ubat tuan-tuan. Tapi sekarang kita di momok apa? Kalau kena kecil manis ada ubat ke tak? Boleh sembuh ke tak? Sekarang ni dia orang kata boleh sembuh ke tak? Tak boleh. Kalau kena kanser boleh sembuh ke tak? Tak boleh. Darah tinggi. Siapa yang percaya benda ni, lepas ni sekarang kena mengucap syahadah. Sebab apa? Dalam Islam Allah kata melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua penyakit ada obatnya. Kaca, wali, mati dan tua. Jadi saya tengah cerita pada tuan-tuan daripada awal tadi, itu semua bukan sekadar makanan, ada nilai perubatan. Ni lauk bercuka ni, orang ada darah tinggi, buah pinggang nak rosak, stage 2, stage 3 ni. Ni makan ni, bercuka ni. Kalau stage 4 payah sikit, sebab dalam cuka ada potasium. Bukan salah cuka, salah buah pinggang kita dah tak mampu nak proses dah potasium tadi tu. Kalau tahap 2-3 masih lagi sempat tuan-tuan. Amalkan benda makanan bercuka. Dan paling bagus sekali, kalau nak sihat, orang yang ada kecil manis, darah tinggi, orang ada buah pinggang masalah. Orang yang ada 3 serangkai atau 4 serangkai ni, darah dia darah asidik. Jadi nak hilangkan penyakit tu, dia kena makan benda-benda yang beralkali. Jadi cuka apple ataupun cuka buah ni benda alkali. Cantik Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Macam mana nak amal? 2 sudu besar cuka apple, 1 sudu besar madu. Gabungkan dia, tidak ada air. Air tak ada kat sini. 2 sudu besar cuka apple, 1 sudu besar madu. Ambil setiap 4 jam. Cara ambil sikit-sikit, jangan minum sekaligus. Tubuh kita ni sakit. Kena ambil sikit-sikit baru sempat dia dapat ambil nutrisi yang ada pada madu dan juga cuka buah tadi. Madu ada dalam Quran. Madu ada dalam hadis. Cuka ada dalam hadis. Tuan-tuan sedang menjadikan darah daging tuan-tuan Quran dan hadis. Selama ni kita baca aja, lepas tu kita simpan dalam almari. Sekarang masa untuk amalkan. Tuan-tuan tahu tak, masa saya dipanggil oleh Universiti Sains Malaysia dalam satu konferens yang diadakan di Kota Baru, Kelantan, dihadiri oleh saintis satu dunia. 2010. Jadi yang Islam ni lebih kurang 10% ni. 90% semua orang bukan Islam. Satu pembentangan kertas kerja yang dibentangkan oleh satu pakar bedah. Nama dia Profesor Steven Sigiciu, orang Romania. Dia bentang kertas kerja dia tentang madu. Tuan-tuan tahu tak? Muka surat pertama dan muka surat kedua dia adalah surah An-Nahl ayat 68-69. Kita orang Islam kat dalam dewan tu punyalah malu. Orang Kristian bentang ayat Quran yang menceritakan tentang madu. Dan dia cerita, saya kagum dengan Islam. Hebat. Dan dia telah buat kajian tentang madu, dia kata.
Saya telah buat kajian beribu jurnal yang saya telah lakukan, masih lagi belum habis diuji. Punya banyak. 2 ayat Quran saja. Kaji punya kaji tak habis-habis, tuan. Dan dia bagi tahu dalam konferensi tersebut, dalam satu sudu madu ada 5,000 compound. Apa itu 5,000 compound? Satu compound, satu vitamin. Satu compound katalah vitamin A, 2 compound vitamin B, 3 compound vitamin C. Ada 3 contoh. Tapi dalam madu ada 5,000 compound satu sudu besar. Bayangkan banyak mana vitamin dan mineral yang Allah simpan dalam madu. Sehingga tidak ada manusia yang boleh buat madu. Begitu hebatnya madu. Sehingga tidak ada manusia yang boleh buat madu. Contoh makan Panadol siapa buat? Paracetamol tu orang buat kan? Betul? Ni Allah buat. Sangat-sangat berbeza tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang ada masalah ni, amalkan madu 1 sudu besar, cuka apple 2 sudu besar, 4 jam sekali. Tinggalkan gula pasir, tinggalkan makanan proses, tinggalkan tepung putih. Dan seterusnya tadi saya dah cakap tentang makanan yang paling Nabi suruh kita amalkan, iaitu sarit, bali dengan sup kambing campur labu. Kemudian saya bagi tahu tentang cuka. Ya, cuka dan madu. Dan cuka dijadikan lauk. Sekarang ada lagi makanan yang Nabi suruh kita amalkan, iaitu hadis daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakanlah minyak zaitun dalam makanan. Ada tak minyak zaitun dalam makanan? Harian tuan-tuan. Macam mana? Sayur tu dah masak, tuang minyak zaitun di atasnya sebelum makan. Itu cara dia. Kalau saya nasi panas-panas, saya gaul dengan minyak zaitun. Dahsyat, hebat. Nasi ni naik macam manis kan? Kalau makan. Tapi kalau makan dengan minyak zaitun, macam manis tak naik. Ini satu tip tuan-tuan, ambil lah tuan-tuan. Free ni saya bagi, tak payah bayar duit pun. Amalkan makanan kita kena ada minyak zaitun. Dalam satu hari, biar hari-hari, dalam makanan kita kena ada minyak zaitun. Cuma peringkat awal dia rasa geli lah. Rasa apalah ni, macam mana nasi dengan minyak zaitun ni, macam-macam. Setan tu. Tu setan. Dia tak bagi kita amalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Gunalah minyak zaitun dalam makanan dan gosoklah di badan kerana ianya dari pohon yang mubarak. Sunnah baginda Nabi SAW, tiap-tiap malam sebelum Nabi tidur, Nabi akan letak minyak zaitun atas kepala dia sehingga membasahi janggutnya. Basah janggutnya menunjukkan apa? Terlalu banyak letaknya zaitun di atas kepalanya. Jadi kalau malam ni tuan-tuan ada minyak zaitun di rumah, buat. Esok pagi, Masya Allah, ringan kepalanya. Dia kalau pesakit saya yang demam-demam ni, musim demam tak kebah-kebah ni, saya akan minta minyak zaitun. Sapu seluruh tubuh, biar dia jadi wang minyak. Satu tubuh, sapu. Sapu satu tubuh makna apa? Kita sedang sapu Quran di tubuh kita. Quran di tubuh kita. Dan minyak zaitun ni dibuat kajian pada tahun 2010. Kita buat kajian pada tahun 2010. Bila kita letak minyak zaitun di tangan kita, kemudian pakai mikroskop. Mikroskop ni dia boleh besar tangan kita ni, besar bandar Kuala Lumpur. Lagi senang nak tengok. Jadi apa jadi? Bila minyak ni kena saja tangan kita, kulit 1, 2, 3 ni buka. Isi buka. Urat saraf buka. Sehingga ke dalam tulang hitam kita minyak ni boleh masuk. Kenapa dia boleh masuk sampai ke dalam tulang hitam?
Sebab semua rongga-rongga dalam ni tangan kita ni buka, seolah-olah dia memahami ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka jalan VVIP. Kemudian dah habis basuh, letak minyak panas. Tuan-tuan tahu kan, minyak panas tu kan, bila topong semua rongga-rongga kita ni tutup, tak buka. Tuan-tuan, apa makna? Tubuh ni yang Allah buat ni memahami dan tahu apa sunnah Nabi. Yang tak tahu siapa? Nafsu kita, perangai kita, tak kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubuh ni masuk sunnah dia kenal. Tuan-tuan tahu tak, madu kalau masuk dalam mulut berapa minit dia akan sampai ke seluruh sel kita. Dia adalah makanan yang paling cepat sampai ke seluruh sel, iaitu 7 minit saja. 7 minit saja. Kalau nasi 1 jam setengah. Kalau daging yang keras-keras tu 2 jam setengah. Tapi madu hanya 7 minit saja. Sebab apa? Ini kajian yang dibuat oleh satu profesor perempuan daripada UK. Dia telah buat ujian. Macam mana bila madu masuk dalam badan kita, hati, hempedu, perut, buah pinggang dah tak buat kerja. Marhaban, lalu. Tak payah kerja lah. Ini benda suci. Tak payah nak tapih-tapih lah. Hati tak tapih, hempedu tak tapih, buah pinggang tak tapih. Masuk. Tersebab dia boleh masuk sekejap saja dalam masa 7 minit. Kerana organ-organ dalaman memberi laluan VVIP kepada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung tuan-tuan. Agama kita ni hebat. Cuma kita tak nampak ya tuan-tuan. Makhluk lain semua faham. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan sembahyang khusyuk dan khuduk. Khusyuk dan khuduk ni akan datang dengan makanan yang baik. Kalau makanan tak baik, tak akan dapat khusyuk. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan sembahyang khusyuk dan khuduk, darah tuan-tuan akan mengalir ketika sembahyang tu seperti tuan-tuan menunggang kuda yang laju. Macam mana orang tunggang kuda laju? Buk jantung dia kan, darah. Orang yang dikurniakan sembahyang khusyuk dan khuduk, dia akan duduk, dia akan berdiri sembahyang seperti dia menunggang kuda yang laju. Tuan-tuan, kalaulah kita dapat khusyuk dan khuduk dalam sembahyang ni tuan-tuan, bila darah kita mengalir selaju menunggang kuda tuan-tuan, tuan-tuan tak akan ada penyakit. Tu darah tersumbat duk makan aspirin banyak hari, banyak tahun lah. Di jantung tu, 3 stand ke 2 stand ke, nak kena buat bypass ke, dapat khusyuk dalam solat, hilang semua sumbatan. Kenapa? Darah tu melaju habis semua. Kalau parit kita tersumbat, ambil paip bomba, cuba corah, hilang tak sumbat tu? Dan kata Syekh Daud Patani dalam kitab Musalli dia, dalam mukadimah kitab Musalli dia, apa dia kata? Barang siapa yang dikurniakan oleh Allah akan khusyuk, akan nikmat solat, sesungguhnya dia telah dapat syurga di dunia lagi. Jadi tuan-tuan nak dapat benda ni, makanan main peranan tuan-tuan. Kalau hari-hari kita makan benda gula, kita makan benda tepung, kita makan benda proses, kita tak jaga makanan kita tuan-tuan, amalan yang badan kita tak kuat tuan-tuan. Kata Imam Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid yang ketiga, dalam bab makanan, apa kata dia? Makanan menjadi asas kepada segala ibadah. Makanan menjadi asas kepada segala ibadah. Penting sangat tuan-tuan. InsyaAllah. Nampak slow ya. Kalau tuan-tuan nampak ceria, saya ceria lagi. Yang nampak slow, saya pun takut ya. Faham ke tak ni? Kita tak ada muka orang lain, kita ada beradik ya tuan-tuan. Cuma saya datang menceritakan tentang makanan. Tapi bukan masa saya sebenarnya, sepatutnya saya balik dah ni. Sakit saya ramai. Saya kena balik sebenarnya. Tapi diminta oleh Ustaz Zulkamal. Ustaz Zulkamal ni imam sini. Dia minta sangat. Sebab semalam saya kuliah di Masjid Negeri. Masjid Negeri kuliah di Masjid Negeri Kuantan. Kuliah subuh. Dia ada masa tu.
Tok Imam besar pun ada. Jadi dia minta saya cakap kat sini. Tapi saya cakap kat sana kuliah subuh. Jadi kuliah subuh tu, lepas subuh start kuliah tu habis pukul 9.30. Sini boleh tunggu ke? Kau tak sabar nak suap mulut bini? Nak balik cepat-cepat? Cukup. Saya rasa cukup. Kalau saya nak cerita ni banyak. Jadi saya dah cerita basic tu. Kalau tuan-tuan nak tahu lagi, hubung dengan Ustaz Zul untuk buat masa lain, kuliah lain. Kalau saya cerita lagi, dia akan pergi lagi. Sebab hadis tentang makan, ni kitab dia, tebal. Ya. Jadi saya rasa cukup. Cuma biasanya kuliah saya ni diakhiri dengan persembahan. Dia ada persembahan. Di Masjid Negeri baru ni pun kita buat persembahan. Persembahan ni apa? Saya akan sembahkan pada tuan-tuan, lihat sendiri kehebatan air Zam-Zam dibandingkan dengan air-air yang lain. Saya akan persembahkan kepada tuan-tuan kehebatan madu lawan racun. Macam mana madu ni boleh tawarkan racun. Tujuan saya tunjuk supaya tuan-tuan bayangkan kebesaran Allah dan bayangkan kasih sayang Allah pada kita. Dia nak bagi kita makan benda baik-baik, tapi kita tolak, tuan-tuan. Kemudian saya akan buat ujian tentang 100 plus. Siapa di sini tak pernah minum 100 plus? Minuman kegemaran. Dia kata demam, denggi minum air ni kan. Siapa tak pernah minum? Semua pernah minum kan? Nanti tengok. Kalau tuan-tuan izinkan saya buat persembahan, tuan-tuan akan tengok kehebatan ataupun penipuan yang ada dalam minuman berkarbonat. Masa buat kat Masjid Negeri tu, saya dah buat ujian, tiba-tiba budak-budak pergi beli Nescafe, Milo, air. Saya kata satu mesin kamu bawa di sini, tak boleh siap kata. Jadi nak tengok gadak ni. Nak betul Kalau nak, lepas isyak, bukan sekarang. Lepas isyak boleh tunggu. Kita sembahyang isyak dulu. Lepas sembahyang isyak, saya minta kalau boleh orang tanggungjawab masjid sediakan meja untuk saya. Satu meja panjang. Di situ saya akan buat ujian dan tuan-tuan tengok kehebatan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah. Bolehkah yang belakang-belakang tu? Ya? Jadi kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.